Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengulaskan satu isu panas yang semakin hangat dibicarakan. Dakwaan skandal rasuah dalam sektor cari gali mineral di Sabah yang dikatakan mampu menjatuhkan Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS sama seperti bagaimana skandal 1MDB menjatuhkan Barisan Nasional pada tahun 2018. Kedengaran keterlaluan, tetapi mari kita coba ulas dahulu satu persatu. Ketua Penerangan Warisan Datuk Muhammad Aziz Zaman baru-baru ini semasa berucap di mesyuarat warisan Kinabatangan membuat perbandingan terus antara skandal 1MDB dan isu mineral Sabah ini. Beliau mengingatkan bahwa 1MDB menjadi punca utama Barisan Nasional ditolak oleh rakyat walaupun waktu itu tiada satupun video yang membuktikan pemimpin Barisan Nasional membincangkan tentang rasuah secara terbuka. Namun rakyat tetap menghukum kerana mereka sudah hilang kepercayaan. Soalnya kalau 1MDB tanpa video pun boleh menumbangkan kerajaan, apa pula kesannya kepada GRS apabila sudah wujud klip audio dan juga video yang didakwa menunjukkan mesyuarat rasmi melibatkan isu ini? Aziz Zaman menyindir keras Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Kononnya memberikan sokongan kepada sebuah syarikat bernama Bumi Suria Sdn Bhd untuk mendapatkan lesen cari gali mineral di kawasan seluas 70,000 hektar. Untuk Anda bayangkan, kawasan 70,000 hektar itu bersamaan dengan 7 kali ganda keluasan Kuala Lumpur. Bayangkan sebesar itu tanah hutan simpan Kalabakan dan juga Gunung Rara berhampiran dengan sempadan Kalimantan yang kononnya ingin diberikan hak untuk diterokai. Dan lebih sensasi, syarikat ini dikaitkan dengan nama besar, yaitu Farhaj Wafa Salvador, bekas pembantu rapat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi Ketua Pembangkang dulu. Persoalannya, betul atau tidak dakwaan ini? Pihak berkuasa tanah Sabah sudah pun menafikan bahawa mereka menerima apa-apa permohonan lesen daripada Bumi Suria. Tetapi pada Julai yang lalu, portal Malaysia Now mendedahkan satu klip audio mesyuarat sebuah syarikat milik kerajaan negeri, Sabah Mineral Management Sdn Bhd ataupun SMM, yang pengerusinya adalah Haji Ji sendiri. Dalam rekaman itu ada disebut tentang sokongan kepada Bumi Suria untuk mendapatkan lesen cari gali mineral tersebut. Jadi, siapa yang kita mau percaya? Kenyataan rasmi kerajaan negeri ataupun pendedahan bocor yang tersebar? Kemudiannya datang lagi satu twist. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki awal bulan ini mengumumkan bahawa Farhaj sudah pun dibersihkan daripada tuduhan ini. Katanya hasil siasatan mendapati tiada lesen dikeluarkan kepada syarikat tersebut. Tapi kan, kalau betul tiada lesen, kenapa wujud pula mesyuarat, wujud pula klip audio dan wujud pula tularan maklumat daripada whistleblower bernama Albert Tay yang sejak Julai lalu asyik membongkar satu demi satu isu berkaitan pemimpin Sabah? Adakah ini permainan politik ataupun adakah ini serangan yang terancang untuk menjatuhkan GRS? Kalau kita imbas kembali, sejarah Sabah memang tidak pernah lari daripada isu tanah, konsesi balak dan juga skandal ekonomi. Dari era PBS lagi, UMNO Sabah, warisan sampailah ke GRS hari ini. Cerita tentang perebutan hasil bumi Sabah tidak pernah padam. Jadi memang tidak heranlah apabila rakyat mula bandingkan isu ini dengan 1MDB. Bezanya, 1MDB adalah skandal mega berskala nasional dengan hutang berbilion ringgit. Manakala skandal mineral ini dikaitkan dengan kekayaan semula jadi Sabah, negeri yang kaya tetapi masih ramai rakyatnya yang hidup sangat miskin. Ironinya, Sabah yang penuh sumber asli tetapi penduduknya masih berdepan dengan masalah jalan raya rosak, sekolah pun daif, elektrik kerap terputus dan air bersih pun susah mau dapat. Bukankah ini menimbulkan persoalan besar tentang siapa yang sebenarnya menikmati hasil negeri? Sekarang mari kita masuk pula ke slot persoalan kontroversi. Saya ingin tanya kepada anda semua. Mungkinkah skandal mineral ini akan menjadi 1MDB versi Sabah?
Adakah rakyat Sabah akan menghukum GRS sama seperti pengundi di Semenanjung menghukum BN pada tahun 2018? Atau adakah isu ini hanya akan menjadi satu lagi episode yang hangat yang akhirnya sejuk tiba-tiba dengan begitu saja sebab tiada bukti hitam putih dikeluarkan mahkamah? Kita perlu ingat, 1MDB dulu pun pada awalnya ramai yang tidak percaya. Ramai yang menganggap ia adalah fitnah politik. Tetapi apabila dokumen, laporan antarabangsa dan siasatan terbongkar, rakyat tidak lagi boleh menutup mata. Jadi, jika isu mineral ini terus didedahkan satu demi satu dengan rakaman video, rakaman audio, dan juga dokumen, mampukah GRS bertahan dalam PRN yang akan datang? Ataupun sudah tiba masanya kita ucapkan selamat tinggal kepada mereka? Nah, dan lebih kontroversi lagi kalau nama individu rapat dengan Perdana Menteri terus dikaitkan, adakah ini akan membawa implikasi kepada kerajaan persekutuan juga? Walaupun SPRM kata Farhas sudah dibersihkan, tetapi bayangan pengaruh orang dalam tetap menghantui persepsi rakyat. Dalam politik, persepsi ini kadang-kadang lebih berbahaya daripada bukti di mahkamah. Rakyat boleh menolak walaupun kes belum diputuskan, seperti mana Barisan Nasional tumbang pada tahun 2018. Jadi kalau rakyat Sabah sudah hilang kepercayaan kepada GRS, adakah ini peluang terbaik untuk warisan bangkit semula? Atau mungkinkah pihak lain yang akan mengambil kesempatan ini? Nah, sebelum kita tamatkan video kita pada kali ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan beberapa persoalan lagi yang cukup tajam. Kalaulah benar tanah seluas 7 kali ganda Kuala Lumpur itu boleh diluluskan untuk diterokai begitu saja, siapakah sebenarnya yang mengawal khazanah Sabah? Adakah kerajaan negeri, syarikat swasta ataupun tangan gaib politikus dari luar Sabah? Dan kalau isu ini dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian, bukankah rakyat Sabah sekali lagi akan menjadi mangsa kerakusan politikus yang hanya pandai bermain kuasa tetapi gagal membawa pembangunan sebenar? Inilah drama politik sebenar yang sedang berlaku di Sabah. Satu pendedahan yang kalau tidak diberikan perhatian boleh menjadi letupan politik paling besar selepas 1MDB. Dan bercakap pasal besar, soalan yang paling besar ialah adakah GRS mampu bertahan ataupun warisan akan menjadikan isu ini sebagai senjata untuk menumbangkan kerajaan? Nah, untuk menjawab soalan ini, untuk kita melihat jawaban kepada soalan ini, kita kena sama-sama nantikan. Baiklah, kalau Anda rasa isu ini ada bau-bauan MDB versi Sabah, tinggalkan komen di bawah. Adakah ini strategi politik ataupun memang ada kebenaran? Dan jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan, ulasan panas, dan pendedahan politik. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dan percayalah kawan-kawan, politik Malaysia memang tidak pernah sunyi daripada drama dan juga kontroversi. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.